Cerita tentang kelestarian alam sekitar ni, apa yang kita dah ambil maklum sekarang ni macam paper bag, dah tak pakai plastik kan, pakai beg kertas sebagainya, tapi itu merupakan salah satu daripada teknologi yang mungkin kita boleh belajar sebentar lagi. Ya. Ayo, kita berbicara berkenaan dengan bagaimana kita perlu menjaga, melindungi kelestarian alam sekitar ini. Kita nak terus bersama dengan tetamu kita, Dr. Rokia Hassan, aktivis alam sekitar. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari Bumi Sedunia. Mungkin masih ramai lagi yang tidak ada kesedaran tentang wujudnya Hari Bumi Sedunia ni kan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan berkenaan dengan tema Hari Bumi Sedunia ini pada tahun ini dan juga mungkin objektif yang kita perlu berikan kesedarannya kepada masyarakat luar jugalah. Okey. Terima kasih Cik Fariha dan Cik Fazli. Yeah. Sebenarnya Hari Bumi Sedunia ni jatuh pada 22 April. Kita buat ni sehari awal lah. So kalau orang tengok hari ni, insya-Allah adalah masa lagi nak buat esok, okey. Nak sambutnya esok. Alhamdulillah pada tahun lepas pun kami sempat juga, walaupun PKP, kami sempat juga buat majlis yang sederhana, mengambil kira SOP dan sebagainya pada 22 April setiap tahun. So tahun ni temanya adalah Invest in Our Planet ataupun pelaburan alam. Okey, kalau ikut tema kan bunyinya macam nak kena keluar duit pula pelaburan kan? Tu. Okey. Sebenarnya kalau kita nak kaitkan, sebab dia ni bila kita cakap pasal planet ni, dia agak besarlah perkara subjeknya yang nak kita ambil tahu, nak kita terlibat sama kan. Ada juga orang yang bertanya macam mana sebenarnya saya nak terlibat. Okey. Planet ni bila kita tengok dia adalah subjek yang besar, dia tak mungkin diberi main peranan oleh seorang individu sahaja atau satu organisasi je. Dia mesti melibatkan ramai orang. Kita semualah. Saya, Fariha, Cik Fazil semua kan. Fazil juga terlibat sama. So kita perlukan pelibatan usaha pelaburan tu bukan sahaja dalam bentuk wang yang kita kena laburkan, tetapi lebih kepada tindakan, action, usaha secara berterusan dan menyeluruh oleh semua orang. Itu yang dia kata invest in our planet. Because kita nak planet kita nanti selama-lamanya kalau boleh selamat didiami oleh kita semua. Itu di antara tema awal yang boleh disampaikan. Kalau orang nak terlibat, macam saya rasa ramai yang dah tahu juga, dekat negara kita banyak juga aktiviti yang dah dimulakan dari dulu sehingga sekarang. Contohnya, kita dah ada hari bebas plastik, hari bebas kenderaan, kita dah mula mengurangkan menggunakan straw. Lepas tu kita mengurangkan penggunaan single use plastik. Itu di antara aktiviti sebenarnya kita dah boleh buat. Tetapi apa yang saya nak sampaikan hari ini, saya bersama dengan rakan-rakan aktivis alam sekitar saya sebenarnya banyak memberi fokus kepada sisa makanan, sebab di antara pencemaran yang banyak terhasil disebabkan oleh sisa makanan yang banyak. Contohnya kita sekarang lah di bulan Ramadan. Banyak yang kita beli, contohnya nak masak pelbagai sebab nak makan dan sebagainya, akhirnya tak habis dan kita buang. Sebenarnya di Malaysia ni 40 hingga 45% sisa makanan tu hantar ke tapak pelupusan. Itu yang menyebabkan pencemaran yang teruk. So efek ni kepada planet kita balik. So apa yang kita fokuskan, kita nak mengurangkan sisa makanan tu pergi ke tapak pelupusan, yang mana kita boleh gunakan dia untuk buat kompos. Gunakan sisa makanan dekat rumah, jangan pergi ambil kat tong sampah orang lain. Dekat rumah kita, dekat dapur, kita terus buat inisiatif zero waste ataupun sifar sisa, yang mana sisa makanan kita tu semuanya kita boleh convertkan jadi kompos. Maksudnya bukanlah kita tak boleh pergi bazar Ramadan, bukanlah kita tak boleh masak, bukanlah kita tak boleh membeli. Boleh. Makanlah apa sahaja yang kita habis makan. Yang tak habis tadi jangan buang dalam tong sampah. Okey, macam mana caranya? Okey. So caranya gunakan sisa makanan tu, kita buat dia kompos, ada teknik dia lah. Selalunya saya akan turun padang, tunjuk ajar, kita buat teknik dia. Letak dalam satu bekas, buat dia berlapis-lapis. Bila dah penuh, biarkan selama 7 hari. Lepas tu kita dah terus boleh dapat kita punya kompos dalam bentuk cecair dalam 7 hari. So yang cecair kompos ni sebenarnya adalah baja yang sangat unik bila kita boleh gunakan untuk inisiatif kita kedua, yang mana kalau kita tengok gambar ni kan, kita boleh menanam pelbagai sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, herba dan sebagainya, kita buat kat rumah aja. So maknanya ini kan memberi kesan yang positif, yang mana kita dah boleh mengurangkan perbelanjaan dapur, perbelanjaan kita nak membeli baja dan sebagainya, sebab kita boleh
hasilkan sendiri di rumah. Dan kita gunakan semula untuk tanaman kita. Kan bagus aktiviti inisiatif yang kita boleh buat tu kan. Betul. Okey, jadi bermula saat ini sekarang ini dah bolehlah kalau yang mana ada sisa makanan tu kena simpan 7 hari untuk kita dah buat baja kompos ini. Okey, kita bercakap tentang nak melestarikan alam kita ni kan, dan tema pada tahun ini adalah Invest the Planet. Jadi bagaimana kita nak menggerakkan penglibatan orang ramai untuk macam take action lah untuk mereka melaksanakan untuk menjaga bumi kita ini. Okey, sebelum saya nak pergi ke jawapan soalan ni tanya. Kita ada minit lebih lagi ni. Oh, ya ke? Okey, sebab saya nak menggalakkan sebenarnya jangan ambil negatif of food waste tu, tapi kan ambillah sisa makan tu satu benda yang positif, sebab kita nak makan apa yang kita tanam. Kita nak tanam apa yang kita makan. Itu di antara saya rasa positifnya aktiviti yang kita boleh buat selain daripada kita dapat mengurangkan sisa makanan tu ataupun menjaga alam sekitar. Okey, aktiviti yang kita boleh buat ni bukan sahaja macam saya tadi, bukan sahaja dibuat oleh individu, tapi kita mengajak orang ramai. Tak kisahlah organisasi mana, NGO dan sebagainya, agensi dan sebagainya. Ayuh kita bersama-sama turun padang, sebarkan maklumat ni, jaga planet kita bersama. Tak banyak pun, buat 2 perkara je. Satu, jangan buang sisa makanan lagi ke tapak pelupusan. Buatlah kompos di rumah, gunakanlah sisa makanan yang ada kat rumah tu, terus buat, dan tanamlah bahan masakan kita menggunakan kita punya kompos yang kita hasilkan sendiri dekat rumah tu. Tengok masa segar tadi sayur-sayuran apa semua tu kan. Ya, alhamdulillah. Itu yang kita nak. Mungkin ini kita sama-sama lah, tanggungjawab kita bersama. Kadang-kadang bila orang kata alam sekitar ni, dia kesedaran dia macam kurang sikit. Sebab ada orang lain yang akan buat. Ada orang lain yang akan buat. Apa kata kita pula fikir kita kena buat. Betul. Kan. Janganlah kita duk cakap orang je. Jadi kita kena buat dulu kan. Okey, baik, terima kasih ucapkan kepada Dr. Rokeah Hassan, aktivis alam sekitar. Ada pun membenarkan kepada kita bagaimanakah caranya untuk kita menggunakan sisa makanan itu untuk kita jadikan sebagai baja kompos. Okey, marilah kita sama-sama menggembling tenaga dan juga usaha untuk kita menjaga kelestarian bumi kita ni. Baik.